Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pensyarah bagi Asyirah An-Nabawiyah dengan kod khusus USF 4153M, iaitu Ustaz Muhammad Nasrul Azim bin Roslain. Kami dari kumpulan 3 yang membawa tajuk Kepimpinan Rasulullah dalam Mendidik Keluarga. Justru, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Nur Atira binti Hani Zamzuri di 193-12141, Kalimatun Nur Syahidah binti Mazalifah di 193-12195, dan saya Siti Marja binti Manajib di 193-12039. Okey, seterusnya kita akan pas kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Hani Zamzuri, bernombor metrik di 19312141. Saya akan terangkan tentang maksud kepimpinan dari sudut bahasa dan istilah. Okay, menurut perspektif Islam, kepimpinan merupakan suatu amanah yang diwajibkan ataupun yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Manakala pemimpin pula adalah yang bertanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Antara yang perlu dijaga oleh seorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas yang dipikul kepadanya dengan baik dan adil. Kepimpinan bukan sahaja dikaitkan dengan bertanggungjawab. Kepimpinan dalam bentuk kelompok, bahkan dalam kepada diri sendiri, seperti mengawal panca indera supaya sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dari sudut akidah dan keyakinan sehingga mengakibatkan penyelewengan. Matlamatnya pula adalah untuk mempertingkatkan kualiti dari segi melahirkan kepimpinan melalui teladan ataupun menjadi khudwah hasanah. Yang seterusnya akan menghasilkan tokoh-tokoh pemimpin yang menjadi ikutan ramai dan pimpinan kepada orang lain serta masyarakat dari kelompok yang sedikit kepada yang lebih besar. Okey, seterusnya saya akan terangkan maksud keluarga. Okey, dalam perspektif Islam, keluarga memiliki sebuah erti penting di mana keluarga merupakan bahagian daripada masyarakat Islam dan dalam keluarga lah seorang itu akan belajar untuk mengenal Islam sejak kecil. Okey, keluarga dalam Islam ni merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita yang dilaksanakan sesuai mengikut syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Memiliki keluarga yang harmoni dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap Muslim, dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara untuk menjaga keharmonian dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang bererti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketenteraman dibangun di atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya keluarga dari segi perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marja binti Manajib, bernombor metrik di 193-12039. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada ciri keluarga yang dituntut dalam Islam. Okey, semua pasangan tentu ingin menjadi pasangan sakinah, mawaddah dan warahmah, iaitu membangun keluarga dalam agama Islam memang mempunyai ciri-ciri yang beragama. Okey, hal kerana berkaitan dengan cara membina keluarga yang ideal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Okey, pengucapan kata dari sakinah, mawaddah, warahmah memang dapat diperkukuhkan dalam pernikahan itu sendiri. Hal tersebut tertuang dalam surah Al-Rum ayat 21. Okey, perlu diketahui bahawa makna dari sakinah ialah kedamaian, ketenteraman dan keamanan. Hal ini diharapkan iaitu pasangan suami isteri sentiasa memiliki rasa tenang, tenteram dan aman. Okey, dalam membangun sebuah rumah tangga. Okey, tidak hanya suami isteri saja, melainkan setiap ahli keluarga anggotanya nanti. Okey, sementara itu kata mawaddah bermaksud rasa sayang, cinta yang bara. Okey, aspek ini dia dapat diterapkan dengan cara-cara sederhana mulai dari mendorong pasangan saling berkorban dan memelihara rasa saling memiliki sebagai suami isteri. Okey, rahmah pula berkorban bermaksud sebagai kasih, ampunan, rahmat
rezeki dan kegunaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tersebut diucapkan kerana banyak doa dan harapan yang dipanjatkan dalam membina rumah tangga. Bahkan termasuk ketika berkolaborasi dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama ialah keluarga sakinah. Itu terpenuhnya perlukan iaitu lahiriah dengan batiniah. Okey, dalam beberapa pendapat bahawa memerlukan keluarga yang ideal dan itu harus mencukupi lahiriah dan batiniah. Ini bertujuan agar keluarga sentiasa maslahah serta menjadi keluarga yang sejahtera. Okey, keluarga sakinah itu meliputi hal-hal yang berikut, iaitu berdiri di atas keimanan kukuh, menunaikan ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama Islam, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang muskil. Okey, membahagikan peranan secara keadilan, mendidik anak-anak secara baik dan berkomitmen untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Okey, keluarga yang kedua ialah keluarga sakinah menurut organisasi keagamaan iaitu Muhammadiyah. Okey, keluarga sakinah yang difahami oleh organisasi keagamaan iaitu Muhammadiyah ialah sebagai keluarga yang setiap anggotanya membangun dalam dasar fitrah kemanusiaan. Hal tersebut menjadikan diri sebagai manusia yang memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam. Okey, diharapkan ini akan menciptakan anggota keluarga yang aman, tenteram dan bahagia. Okey, berikut ada 4 ciri untuk membangun keluarga sakinah. Iaitu yang pertama, kejujuran dan kebebasan pendapat. Okey, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan segala pendapat termasuk pendapat yang berbeza. Namun, perlu diingatkan bahawa harus dilakukan dengan sama. Yang kedua ialah kemesraan dan kegembiraan. Itu ketika di dalam keluarga ada kegembiraan, setiap anggota keluarga akan merasakan keamanan di antara satu sama lain. Keceriaan dan saling percaya adalah komponen penting kebahagiaan keluarga. Yang ketiga ialah kemahiran luringan dan organisasi. Okey, mengatur dan berbagi tugas serta melakukan rundingan ketika berbeza pendapat dan dijadikan penyelesaian yang terbaik. Yang keempat ialah sistem nilai, iaitu nilai moral keagamaan dijadikan garis panduan dalam berkeluarga dan memahami realiti kehidupan sebagai tanda-tanda dalam mengambil keputusan. Okey, yang ketiga ialah keluarga sakinah menurut organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Okey, sementara organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama bermaksud istilah keluarga maslahah sebagai ketua, sebagai keluarga yang dalam hubungan suami isteri, ibu bapa serta anak yang menggunakan prinsip keadilan, keseimbangan, kesederhanaan dengan bertolak ansur, amar makruf dan nahi munkar. Selain itu, harus berakhlakul karimah ataupun akhlak yang baik, sejahtera lahir dan batin, sakinah mawaddah dan warahmah, berperanan aktif supaya kemaslahatan dalam lingkungan sosial dan alam sebagai pewujudan Islam rahmatan lil alamin. Okey, keluarga maslahah menurut Nahdlatul Ulama meliputi ciri-ciri antaranya ialah suami dan isteri yang soleh dan solehah. Okey, dapat memanfaatkan yang baru, dapat mendatangkan manfaat yang baru pada dirinya, anak-anaknya dalam lingkungan sehingga tercermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi teladan, iaitu uswatun hasanah bagi anak-anak maupun orang lain. Yang kedua, anak-anaknya yang baik, iaitu berkualiti, berakhlak mulia, sifat sihat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif. Ini masuk agar dapat hidup dan hidup bebas dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Okey, yang ketiga ialah pergaulan yang baik. Okey, dalam maksud pergaulan yang diarah, okey, mengenal lingkungan yang baik
yang bertetangga dengan yang baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya. Ketika tiga prinsip atau ciri-ciri di atas dapat diselesaikan dengan baik seiring membangun komunikasi antara pasangan dan anggota keluarga. Diperlukan kerjasama serta komunikasi sangat penting untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Demikian beberapa ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat diterapkan sehingga membawa kecukupan lahir maupun batin di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalimatun Nur Syahidah binti Mak Jalifah, penombor matrik di 19312195. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang cara Nabi membentuk keluarga bahagia. Okey, yang pertama ialah berinteraksi dengan baik antara satu sama lain. Contohnya bercakap dengan lemah lembut. Yang kedua ialah saling menghormati. Contohnya kita haruslah hormat orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya ibu bapa kita. Yang ketiga ialah peka terhadap keperluan dan perasaan ahli keluarga. Contohnya kita haruslah melayan ke semua ahli keluarga secara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang keempat ialah patuh kepada arahan ahli keluarga. Contohnya patuh dan taat kepada perintah ibu bapa. Okey, yang kelima ialah mengadakan perbincangan keluarga untuk menyelesaikan masalah konflik. Contohnya terdapat masalah yang berlaku di antara keluarga kita, haruslah dibawa bincang dengan baik dan mendengar perbincangan tersebut secara adil. Okey, yang akhir sekali ialah saling mengambil berat antara satu sama lain. Contohnya bertanyakan khabar kepada ahli keluarga kita. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada peranan suami. Okey, dalam konteks umum, masyarakat memahami pemimpin keluarga adalah individu yang bertanggungjawab dalam mengurus urusan besar dalam rumah tangga seperti menjadi nafkah, menjaga hubungan rumah tangga dengan masyarakat dan urusan-urusan lain yang melibatkan kehidupan dan sosial. Okey, sementara dalam perspektif Islam, tanggungjawab seorang pemimpin keluarga jauh lebih besar dan berat. Sebab itu, suami dianggap mempunyai kelebihan ke atas isterinya satu darjat lantaran tanggungjawab kepimpinan yang dipikulnya menurut sebahagian ayat tafsir berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 228 yang membawa maksud dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, iaitu terhadap suami dengan cara sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki iaitu suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan iaitu isterinya. Okey, ini menunjukkan darjat yang dimiliki oleh suami bukanlah satu bentuk kemuliaan ataupun ketinggian kedudukan lelaki berbanding wanita, tetapi bebanan tanggungjawab. Okey, menjalankan tanggungjawab kepimpinan dalam keluarga tidak sekadar memenuhi tanggungjawab semata-mata, bahkan ia mempunyai fungsi tertentu. Okey, jika dilaksanakan dengan baik mengikut panduan yang telah digariskan Islam, ia dapat memberikan impak positif kepada kehidupan berkeluarga. Berikut antara peranan penting bagi kepimpinan suami dalam keluarga. Okey, yang pertama ialah perlindungan. Okey, peranan utama kepimpinan suami dalam keluarga adalah memberikan perlindungan kepada ahli keluarganya, iaitu Yusuf Ali dalam tafsirnya menterjemahkan perkataan kawam sebagai pelindung dan bertanggungjawab terhadap wanita. Okey, ini kerana kawam menurut beliau seorang yang berdiri teguh menghadapi urusan orang lain, melindungi segala kepentingannya serta menjaga segala urusannya. Okey, dengan sebab itu suami bertanggungjawab dan memelihara isterinya. Okey, terdapat dua bentuk perlindungan yang menjadi tanggungjawab suami kepada sebagai pemimpin dalam keluarga itu. Yang A ialah perlindungan fizikal. Okey, kehidupan memenuhi keperluan material keluarga atau nafkah merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin keselamatan dan keselesaan aspek fizikal bagi kelangsungan hidup mereka. Okey, bahkan kesempurnaan kepimpinan, suami tetap bertanggungjawab memenuhi keperluan material keluarganya. Okey, berdasarkan surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki adalah pemimpin bagi wanita kerana Allah telah melebihkan orang lelaki atas wanita dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan dari harta mereka. Okey, berdasarkan ayat ini dapat difahami iaitu suami menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga mestilah suami yang dapat memenuhi keperluan menteri keluarganya. Dengan sebab itu, jumhur ulama mengatakan hak kepimpinan suami terhadap isteri akan hilang dengan kegagalan suami menyediakan keperluan material isteri
isteri dan perkahwinan boleh difasakkan dalam mazhab Syafi'i dan Malik. Okey, keperluan material yang perlu disediakan suami termasuklah keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain mengikut kepada kemampuan dan kedudukan kewangannya. Okey, seterusnya B iaitu perlindungan mental dan emosi. Okay, seorang pemimpin bertanggungjawab melindungi individu di bawah jagaannya dengan melayani mereka dengan baik. Demikian juga pemimpin dalam keluarga bertanggungjawab melayani isterinya dan keluarganya yang baik. Okay, menurut Ibni Al-Arabi, suami sebagai pemimpin dalam keluarga merupakan individu yang melindungi dan memberikan rasa aman kepada keluarganya. Demikian juga Ibn Abbas mengatakan bahawa kelebihan yang dimiliki suami dalam rumah tangga merupakan satu bentuk galakan kepada suami agar mengelakkan pergaulan dan melampaukan isterinya dalam soal harta dan akhlak. Memberi kemaafan dan bersikap tolak ansur kepada isteri mengenai beberapa tanggungjawab isteri meskipun suami melaksanakan semua tanggungjawab dari isterinya. Justru untuk menjadi pemimpin dalam keluarga, suami perlu melayani isterinya dengan baik. Tuntutan melayani isteri dengan baik adalah daripada firman Allah SWT daripada surah An-Nisa ayat 19, iaitu dan bergaulah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Okay, tuntutan bergaul baik dengan isteri dalam ayat ini bermaksud memperelokkan kata-kata tingkah laku kepada isteri, tidak menyakitinya dan bersikap berlaisan terhadapnya. Termasuk dalam maksud bergaul dengan baik dengan isteri dalam hal berkaitan nafkah, iaitu tidak menyempitkan dan mempersulitkan. Tuntutan melayani isteri dengan baik dan tidak menyakitinya sama ada dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ada satu bentuk perlindungan yang mendapat menjamin kesejahteraan emosi dan kesihatan mental isteri. Oleh yang demikian, suami bertanggungjawab mengusahakan dan memastikan situasi dalam keluarganya kondusif didiami, jauh daripada emosi dan energi yang negatif. Hal ini kerana kepimpinan suami hendaklah mengambil kira aspek perlindungan sebagai kematlamatnya dalam apa jua keadaan. Okey, yang kedua, didikan dan bimbingan. Okey, fungsi kepimpinan suami dalam sebuah keluarga seterusnya adalah memberikan didikan dan bimbingan kepada keluarganya. Ulama bersepakat mengatakan bahawa suami sebagai pemimpin keluarga bertanggungjawab mendidik, membimbing dan mengajar isterinya. Ini berdasarkan daripada firman Allah SWT yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Itu oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan memberikan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga orang-orang lelaki telah membelanjakan iaitu memberi nafkah sebagai dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat iaitu kepada Allah daripada suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersamanya. Okey, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka itu nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka dan jika mereka berdegil, pukullah mereka ataupun pulaulah mereka di tempat tidur. Dan kalau mereka degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan untuk bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Okey, ayat ini menjelaskan iaitu suami sebagai pemimpin keluarga mempunyai autoriti dan obligasi mendidik dan mengajar isterinya agar tidak berlaku nusyus atau ingkar pada perkara-perkara yang menjadi kewajipannya. Antara itu, suami sebagai pemimpin bertanggungjawab membimbing isterinya agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik, sama ada tanggungjawab sebagai isteri maupun sebagai ibu selaras dengan keluarga Islam. Hal ini menunjukkan kepimpinan suami dalam keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi memastikan isteri dan anak-anak mendapat didikan bimbingan dalam hal agama dan keluarga. Okey, bahkan suami bertanggungjawab memberi pengajaran kepada ahli keluarganya agar tidak mengabaikan kewajipan agama dan kehidupan dan keluarga serta tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Dengan sebab itu, kepimpinan yang mengabaikan fungsi ini mengakibatkan keluarga terdedah dengan risiko merosakkan kemusnahan. Misalnya, suami yang meremehkan nusyus isteri dan tidak mempraktiskan kaedah pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang disarankan Islam telah mengakibatkan permasalahan rumah tangga berlarutan dan membawa kepada keretakan rumah tangga.
Okey, seterusnya kita masuk kepada kawalan dan pengawasan. Okey, kawalan dan pengawasan tak ada ahli keluarga dari semasa ke semasa. Satu lagi fungsi penting kepimpinan dalam keluarga. Okey, memberikan didikan sahaja tanpa kawalan dan pengawasan tidak memadai dalam memastikan isteri dan ahli keluarga tidak terjebak daripada anasa negatif dan menyimpan daripada batasan-batasan agama yang merosakkan. Okey, hari ini masalah isteri curang semakin menjadi-jadi dan membimbangkan. Kini dapat daripada kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima, iaitu KPKM yang kelima, mendapati isteri curang menjadi faktor yang kedua berlakunya perceraian di Malaysia. Okey, oleh kerana itu suami sebagai pemimpin kepada isterinya dituntut untuk merujuk untuk sentiasa prihatin dan peka dengan keadaan isterinya, kerana kata itu sendiri merujuk kepada orang yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal isteri dan prihatin dengan keadaannya. Okey, suami berhak mengatur hal ehwal isterinya dan bertanggungjawab menjaganya dengan baik. Okey, kawalan dan pengawasan tidak bermaksud mengongkong, tetapi menetapkan batasan dan had tertentu dalam beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Okay, sebagai contoh atau misalnya adalah aspek pergaulan, pakaian, pelibatan, aktiviti luar rumah dan sebagainya. Okey, selaras dengan fungsi ini justru dalam Islam, suami dianjurkan akan ada perasaan cemburu yang dapat melihara benteng dan membentengi isteri dan keluarganya daripada melakukan perkara-perkara haram. Okey, bukan cemburu yang keterlaluan, tetapi cemburu yang maksud suami tidak lalai daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan penyelewengan atau mengakibatkan kecurangan isterinya. Okey, daripada sabda Rasulullah SAW yang membawa maksud, sesungguhnya di antara macam-macam cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah ialah cemburu pada hal yang meragukan, dan adapun cemburu yang dibenci Allah ialah cemburu yang pada hal yang tidak meragukan. Okey, menurut Syaukani, dari antara contoh cemburu pada hal yang meragukan adalah cemburu seorang lelaki terhadap mahramnya ketika mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Justru suami yang ada perasaan cemburu terhadap isterinya tidak akan membiarkan isterinya bergaul bebas, meledahkan aurat di hadapan bukan mahramnya, berhias secara berlebihan, mengenakan pakaian menimbulkan fitnah dan sebagainya. Okey, sebaliknya, suami yang tidak mematikan isterinya sehingga isterinya melakukan perkara-perkara haram dan maksiat dianggap dayus, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud 3 golongan yang tidak memasuki syurga sampai bila-bila, iaitu laki yang dayus, wanita yang menyerupai laki, dan orang yang ketagih arak. Okey, lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah faham maksud orang yang ketagih arak, tetapi apakah itu laki yang dayus?" Namun Nabi SAW bersabda, iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahlinya, iaitu isteri dan anak-anaknya. Okay, berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama termasuk Ibn Taymiyah mengatakan dayus adalah umum kepada setiap lelaki yang tidak mempunyai perasaan cemburu terhadap keluarganya dan mahramnya, dengan membiarkan mereka melakukan kemungkaran seperti biasa secara berlebih-lebihan, bergaul bebas dengan bukan mahramnya dan sebagainya. Okey, anjuran seorang suami agar ada perasaan cemburu terhadap isterinya menunjukkan suami sebagai pemimpin keluarga sewajarnya peka dan prihatin dengan keadaan isteri dan ahli keluarganya. Pengawasan dan kawalan daripada pemimpin keluarga sangat penting bagi menutup kemungkinan keluarganya terlibat dengan perkara-perkara negatif dan haram yang merosakkan. Walau bagaimanapun, kepimpinan suami dalam keluarga tidak akan berfungsi dengan baik tanpa mengambil kira perkara-perkara di bawah sebagai asas penting dalam berkepimpinan. Okey, kita masuk kepada peranan isteri pula. Okey, antara sikap kepimpinan isteri terhadap suami yang mengiktirafkan suaminya sebagai ketua keluarga, membantu dan mentaatinya dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama. Isteri juga bertanggungjawab dengan untuk menjaga maruah diri semasa ketiadaan suami. Pada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34, bermaksud maksud, maka wanita yang baik itu ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tiada, kerana Allah telah memelihara mereka. Okey, selain itu, mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjalankan segala kefarduan Islam
Okay, seorang isteri juga harus membantu suaminya untuk taat kepada Allah dan memberikan nasihat demi mencari keredaan Allah. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam untuk solat. Lalu dia membangunkan suaminya agar ikut solat. Dan jika suami tidak bangun-bangun, maka memercikkan air pada wajahnya. Okey, bahkan tidak menjadi kesalahan bagi seorang isteri yang berkemampuan untuk membantu suaminya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak. Okey, sifat berkebajikan ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan ganjaran yang pahala. Okey, sebagaimana contoh yang telah dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau memberikan harta pembelanjaan kepada anak-anaknya hasil daripada perkahwinan dengan Abu Salamah. Okey, Rasulullah SAW menegaskan yang membawa maksud benar, iaitu wahai Ummu Salamah, bagimu ganjaran pahala kepada harta yang telah engkau pembelanjakan kepada mereka. Okey, selain melayani suami, isteri juga sewajarnya melayani ibu bapa mentua seperti melayani ibu bapa sendiri. Kerana pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh ibu bapa mentua sangat penting untuk dipelajari oleh pasangan baru dalam mendirikan rumah tangga. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang cara dalam mendidik anak. Okey, banyak cara dalam mendidik anak. Okey, yang pertama ialah dengan ajar anak solat. Okey, rotak atau pukul anak di telapak kakinya. Pukul seadanya sahaja, bukan dengan amarah yang meluap-luap. Secara saintifiknya, ada kait dengan refleksologi dan merangsang ke bahagian otak. Mengambil sedikit maklumat dari sini, ada sedikit huraian berkenaannya. Sabda Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kerana tidak solat ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Okey, kat sini Rasulullah pun ajar kita supaya kita kena ajar anak solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau diorang tak solat ketika umur 10 tahun. Okey, yang seterusnya, nama panggilan yang baik. Okey, beri dan panggil anak dengan nama yang baik-baik. Nama panggilan yang kurang baik akan menyebabkan anak anda malu dan merasa rendah diri. Lebih malu apabila kawan-kawan mereka mengetahui panggilan itu. Okey, kat sini kita kena panggil nama anak tu dengan nama yang baik. Sebab kalau kita panggil nama anak dengan panggilan yang baik, jadi kawan-kawan anak tu pun akan panggil nama anak kita dengan panggilan yang baik. Jadi mereka tak adalah rasa malu. Okey, seterusnya, dengar bila anak bercakap. Okey, dengarlah cerita anak kita. Cerita itu tidak akan dapat anda dengari lagi pada masa akan datang. Tunggu giliran kita untuk bercakap. Ini akan mengajar anak anda tentang giliran untuk bercakap. Dengan kata lain, be a good listener. Orang kata, kena ada ilmu untuk bercakap dengan anak. Jangan asyik ibu bapa sahaja yang betul. Kita kena jadi orang good listener ke anak kita. Kalau anak kita nak bercakap ke, nak luahkan perasaan ke, kita kena dengar dengan hati yang terbuka. Okey, seterusnya, jaga persekitaran di rumah. Persekitaran juga memainkan peranan dalam pendidikan anak-anak. Mana lagi tempat yang mereka banyak meluangkan masa kalau bukan di rumah sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita benarkan di rumah kita. Kita tak nak sia-siakan usaha kita untuk mendidik anak kita. Jadi kita kena didik diorang jadi anak yang soleh dan soleha. Akhirnya janganlah biarkan diorang dengan siaran-siaran TV ataupun internet yang melalaikan. Okey, kat sini maksudnya kita jangan terlalu kerap bagi anak kita menggunakan internet ataupun telefon, sebab itu akan melalaikan diorang. Kita kena kita kena mainkan peranan lah dalam mendidik anak-anak kita. Okey, yang seterusnya, kawan dengan siapa mereka berkawan. Okey, seorang mukmin itu berada di atas agama, iaitu gaya hidup dan perilaku sahabatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu bersahabat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dan beberapa cerita ini, Ummu Sulaiman telah memberi anaknya Anas bin Malik menjadi khadam kepada Rasulullah kerana dia mahu anaknya menjadi sahabat Rasulullah. Akhirnya Anas Malik itu menjadi seorang sahabat hebat pribadi dalam sejarah Islam, berilmu dan banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Okey, jadi kat sini Anas ni dia berkawan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas itu dia telah jadi seorang yang berilmu dan seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Jadi kita kena kawal dari kisah sini, kita kena kawal anak kita berkawan siapa. Kalau anak kita berkawan dengan orang baik,
maka jadi baiklah dia. Okey. Seterusnya, yang terakhir, berkomunikasi. Okey, lazimi kisah-kisah para nabi, Rasulullah dan kisah-kisah sahabat sebagai kisah-kisah bedtime story mereka. Daripada diceritakan kisah-kisah rekaan dalam buku kanak-kanak, apa kata kita bawakan kepada mereka kisah-kisah nabi, kisah-kisah yang benar yang berlaku dalam hidup, ataupun kisah yang berlaku dalam Al-Quran, ataupun kisah-kisah perjuangan nabi kan. Kisah-kisah ini bukan sahaja sebagai santapan di telinga, tetapi akan membentuk karakter mereka. Kita nak bentuk karakter anak kita ni sebaik dan sehebat para nabi. Maka kita perlu banyakkan cerita kisah-kisah berkaitan supaya mereka kenal atau mereka admire dan mereka ikut akan nabi sebagai idola mereka. Itu saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalimatun Nur Syahidah binti Mak Zarifah, bernombor matrik di 19312195. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu Surah An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan isteri, dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit. Surah An-Nisa pula ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, Adam, iaitu pasangannya, isterinya ialah Hawa, dan juga membiak dari kedua zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Okey, di sini terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pembentukan keluarga. Di antaranya ialah hadis yang bermaksud perkahwinan itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang tidak suka menerima sunnahku, dia bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Selepas itu, agama Islam sendiri menggalakkan golongan beliau supaya berkahwin, seperti hadis bermaksud, wahai pemuda-pemuda yang sekalian, sesiapa dari kalangan kamu yang berkemampuan untuk perkahwinan, hendaklah dia berkahwin. Hadis riwayat Bukhari. Okey, kat sini dia jelaskan kalau siapa mampu haruslah berkahwin. Hadis ini secara tidak langsung menjelaskan sifat berkemampuan sebagai satu ukuran dalam membuat pertimbangan untuk memilih jodoh. Perkahwinan dalam Islam merupakan caturan Allah yang mengandungi hikmah yang agung. Maksud dia perkahwinan ni Allah dah susun dah dari kita kecil lagi. Jodoh semua ketentuan Allah. Yang kedua, melalui perkahwinan dapat menghalalkan hubungan lelaki dan wanita secara fitrahnya yang saling tertarik. Yang ketiga, hasil dari perkahwinan akan terbentuk dan berlaku kesinambungan sebuah keluarga dan keturunan. Dengan berkahwin, keluarga akan lebih berkembang lagi. Maka keluarga merupakan elemen terpenting dalam sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Okey, secara kesimpulannya, dapatlah dijelaskan bahawa keluarga bahagia itu ialah satu keluarga yang dapat merasai senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri, serta mempunyai objektif pembinaan keluarga yang jelas, bahagia dan positif. Elemen kebahagiaan dalam Islam sebenarnya adalah penzahiran penyatuan di antara iman dan amal serta cabang-cabang lain seperti akidah, ilmu, niat, akhlak, sosial, amanah dan keselamatan fizikal yang akhirnya mencetuskan situasi yang dinamakan Al-Sakinah, iaitu ketenangan dan ketenteraman, Al-Mawadah iaitu cinta, serta Al-Rahmah iaitu kasih sayang. Sekian daripada saya.